Form 5 NX trigonometry function. Chapter 6. Welcome everyone. So now we continue the last part, which is 6.6 application of trigonometry functions. And 6.6.1 solve trigonometric equation. Solving trigonometric equations. Okay, consider the following question. Given sine theta equals to 0.5. So what is the value of theta? You may use your calculator. We press shift sine 0.5. Then you can get 30. It is found that the values of sine 150, sine 390, sine 510 are also 0.5. Hence, the angles, all these are also the solution for sine theta 0.5. So it's not only 30, it can be 150, 390, 510. So if the range of the angle is not stated, then the number of solutions for trigonometric equation will be infinite. So normally the question you state for you lah. Okay, the range until 360 or until 2 pi. To solve the trigonometric equation, knowledge of the trigonometric identities, the reference angle, and the sign of the trigonometry ratio in a quadrant are important. Alright, say given that the alpha here. So your calculator can only find 30 is alpha here. So if it is a positive, so you may know it is add sugar to coffee. So for sine is only first quadrant and second quadrant positive. Therefore, when it's 30 here, alpha is 30. So 30 number 1. The second angle is the second quadrant because sine is positive in second quadrant. And how to find the second quadrant? This is very important. 180 minus the theta. So 180 minus the 30 you get from the calculator. Therefore, you get 150. Then you get 150. Then, if it's a third quadrant, you use the theta minus 180. But it's sine positive, only positive. So positive here we may consider first quadrant and second quadrant only. So either 30 or 150. And why you have this one? This one is the second circle. You use a 360 plus 30. So you get 390. You get 360 plus 150. You get 510. Then you add another 360 to add this one. You get another circle. Alright? So it's infinite if you never state the range. But normally it will state until 2 pi. So answer is 30 and 150 to answer. Because first quadrant and second quadrant also positive. Okay, so let's see the following. Why I mentioned positive, negative. So important, you see. The solve the quadratic equation. Now see the range. So it will only in this range. And then I will see add sugar to coffee. Now sign is negative. If it's negative, I only refer third quadrant and fourth quadrant. Okay, because first and second quadrant is positive. So impossible to answer first and second quadrant. The answer will be third and fourth quadrant. Then you may use your calculator. Okay, calculator, you shift sine 0.5446. What you get? You press your calculator now. Shift sine 0.5446. What you get? You get alpha. You get equals to 33. 33 degree is the acute angle here. So now, I want to find answer is only third and fourth quadrant in this range. Third quadrant, I'm going to use 180 plus your alpha. And fourth quadrant, I'm going to use 360 minus your alpha. If second quadrant, I'll use 180 minus alpha. So remember this one, how to change it to the quadrant that you want. Sine theta equals to negative 0.5446. Theta equals to, okay, you can answer like this. Theta equals to, because you're on third quadrant. So third quadrant, use 180 plus your acute angle. And fourth quadrant, you use 360 minus your acute angle, minus your alpha.
Okay, substitute this one and this one. You get answer. So how you present? You present first step, salin soalan. Second step, just write your theta equals to, terus dapat jawapan. Third and fourth quadrant. Habis tu jawapan dua jawapan ini sahaja. Theta. Okay, jangan confuse ah. First, positive or negative. Positive or negative. Kalau positive, first and second quadrant. Kalau negative, third and fourth quadrant. And third and fourth quadrant, how to find? You use 180 plus and you use 360 minus. So first thing, you may use cos, okay, 2 theta equals to 0.3420. And you use calculator. Now you use calculator, shift cos 0.3420. Ini tak payah tulis, just use calculator, shift cos 0.3420. So you get 2 theta equals to, okay, apa jawapan tadi tu? 70 min 001. Very good. Okay, so ini 70. Yang 70 ini ialah alpha sahaja. Okay, ialah alpha. Dia kat sini sahaja, 70 sini. So, sekarang ni nak cari keempat. Sektor keempat. Sektor keempat kena guna 360 tolak 70. Okay, kuadran bukan sektor, sorry. Kuadran keempat. So, 360 tolak 70. Dan kenapa saya koma lagi? Sebab ini 2 theta. 2 theta maksudnya dia 2 round. So, saya, okay, jawapan sini apa? 70. Ini 2 theta juga ya. Ini jawapannya 360 tolak 70 dapat apa? 200. 290. Okay. Tetapi sebab jawapan dia theta dia 0 hingga 360. Sekarang ni 2 theta. Nanti saya kena bahagi juga. Saya kena bahagi 2. Okay. Ini bahagi 2. Ini bahagi 2. Dapat 145 kan. Okay. Ada lagi sebab dia jawapan dia sampai sini. Jadi maksudnya dia 2 round lah kan. Sebab bila kamu lukis ini cos, kalau dia 2 kan. Dia ada 1, 2 kali. So sini saya pun tambah lah. Tambah lagi. Macam saya akan tambah 360 tambah 70. Untuk yang ketiga, jawapan ketiga. So you dapat 410. Lepas tu kalau dia bahagi 2, dia dapat 430 kan. So akan dapat 215. Ini yang ketiga. Keempat, saya guna juga 360 tambah jawapan yang kedua. Okey, 1 tambah jawapan pertama, 1 tambah jawapan kedua. 290. So you dapat 650. Lepas tu, theta bahagi semua keempat-empat ini. Bahagi. So, dapat 325. Jadi, dapat 4 jawapan lah. Okay. Saya fokus kepada 2 ini. Okay, 2 theta you tambah lagi. 360 tambah ini. 360 tambah yang kedua ini. Lepas tu, dapat jawapan dan sekarang theta ni bahagi 2 untuk semua. Okay, ini jawapan dalam buku teks lah. Ini atas dan bawah, ini 2. So, ada 1 jawapan, 2 jawapan. Ini yang kita dapat tu. Yang ketiga ni guna 360 tambah pertama dan 360 tambah yang kedua. So, dapat 4 jawapan ini. Nanti bahagi 2 dapat 4 jawapan ini. Sin A plus pi over 3 equals to, yang ini keluarkan dulu. So, ini bahagi 3 dapat 0.33. Sekarang boleh guna shift sign. Depan sudah tak ada benda, dalam angle sahaja boleh shift sign 0.33. So, you dapatlah yang ini. Maksudnya, ya kalau ini alpha lah. Okay, ataupun saya tulis alpha 0.33. Alpha akan sama dengan shift alpha akan dapat apa? Shift 0.33 dapat 19.27. 0.33 19
Okay. Okay, jawapan sini dia bagi ini dia dalam radian. Dia dalam radian. So, kalau saya jadikan ini kepada radian, dia akan dapat, okay, macam mana jadi radian? Remember, if you become radian, darab 3.142 over 180. Ingat? So, you akan dapat jawapan 0.3363 radian. Ini sama dalam buku teks lah, kan? Nampak tak? Okay. Tetapi kalau saya nak jadikan dia degree, boleh juga ya. Kalau saya buat seperti yang saya faham, saya buat dalam degree. Okay. Yang ini ialah 180 lah. Ini kosong. Okay. Lepas tu ini 180 bahagi 3 dapat apa? 60 kan? Okay. So saya buat ini. Sin A plus 60 degree equals to 0.33 ya. So A plus 60 degree akan sama dengan 19.27 untuk kuadran pertama, dan untuk kuadran kedua ialah 180 tolak dia. Okay, saya guna cara lain lah sebab buku teks sudah ada dalam radian, so saya buat yang dalam degree. Okay, ini salin. Okay, ini dapat apa? Tak payah sebab ini tulis sahaja. Okay, yang ini 180. 160.73. 160.73. Okay, ini kuadran yang kedua. Lepas ni A ialah yang ini 60 tambah pergi sana akan jadi tolak, betul? Tolak. Okay. So tak apa, just buat sahaja. Ni tolak 60 dapat negatif kan? Yang ini tolak 60 dapat 100. Okay. So A ialah ini. Lepas tu range. In my range, my answer is 0 to 180. So ini negatif. Tak perlulah sebab saya tak mahu 0 kan? Saya start from 0 kan? So therefore, kalau therefore 3 dot cukup, A equals to 100.73. Ataupun, okay, ini pergi tukar jadi radian. Darab pi bahagi 180. Dia dapat 1.7583 radian. Sama dengan buku teks lah. Boleh faham? Ada buat ke? Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu ialah first, sign ini depan ada, bahagi dulu. First. Okay, you shift sign the answer, you get the alpha. Then, inside here, you make it equals to alpha. Okay, if positive, first and second quadrant. First quadrant ini, second quadrant ini, 180 tolak dia. Okay, sebab second quadrant ialah 180 tolak alpha. Third quadrant ialah 180 tambah alpha. Fourth quadrant 360 tolak alpha. Ini kena hafal juga. Ada banyak basic sini ya. So you dapatlah jawapan 2 ini. Lepas tu kalau tadi 2A you bahagi 2. Kalau ni tambah you tolak. Okay, dapat yang ni. Then follow your answer in the range. I don't want negative because it start with 0. So I get this answer. Or in the radian form. In the radian form, this answer. This one answer in radian also can. It's the same. Okay. Example 29. Find the values of x that range from 0 to 360. Yang ini, sin dengan cos. Bolehlah ingat dia macam mana nak buat ni. Sin dengan cos, tak apa. You buatkan dia macam algebraic. Macam algebraic. Tapi dia ada 2x dengan x kan. So, kena guna basic identity. Ingat, sin 2x is what? Sin 2x is 2 sin x cos x. Double angle. Nanti kita masuk. Okay, for example, A. Sin 2x plus cos 2x is salin.
Sin 2x cos x ini. Tadi kan saya mention kan, use double angle. Lepas itu, okay, dia macam algebraic. Okay, macam AB plus B equals to 0. What you do? You factorize the B, right? Then tinggal A, dalam ni tinggal 1. Dia buat macam ni. Ini panggil factorize. So, ini pun sama. Dua-dua pun ada cos. So, dia factorize the cos. Cos keluarkan. Ini tinggal 2 sin X. Ini sudah keluar, dia tambah 1. Ini boleh faham ke? Ini kita panggil factorize. Ini boleh? Boleh. Very good. Okay, lepas tu apa you buat? You akan buat ini. Left equal to 0. Ataupun ini equal to 0, right? So, ini pun sama lah. Yang ini sama dengan kosong. Or, yang belakang yang dalam kurungan ini sama dengan kosong. Okay, lepas ni, ini buat yang biasa. Yang macam tadi, example 28. When cos 0, dalam ni punya graph, remember, when cos 0, ni y. Ini 0, dia touch mana? Dia touch 90 and 270. So, ini dari graph lah. Okay. Lepas tu, yang ini. Yang ini. 2 sin x plus 1 equals to 0. Okay, ini seperti yang tadi. Kita keluarkan lah. Okay, ini sin x. So, ini 1 pergi sana. So, 2 sin x plus 1 equals to 0. Jadi, 2 sin x, ini 1 pergi sana akan negative 1. Lepas tu, sin x akan negative 1 over 2. That's why dia dapat negative 0.5. Okay? Dia just buat yang algebraic sahaja. Okay, next. The reference angle alpha, shift sin 0.5, you get 30. Okay, so saya akan buat macam mana? Shift sin, okay, sin x kan? Sin x negative 0.5, dia jadi pecahan boleh. Jadi perpuluhan boleh. Lepas tu, x sama dengan, okay, dia ni negatif. Okay, remember the add sugar to coffee, sin negatif akan jadi kuadran ketiga dan kuadran keempat. So, saya tulis, okay, dia jadi alpha. Okay, alpha lah. Sorry, ini tulis alpha senang sikit. Sebab dia tak semestinya first quadrant. Okay, alpha, you dapat shift sin 0.5. Tapi negatif, shift sin 0.5. Dapat 30. Betul? So, maksudnya alpha sini 30. Tetapi you nak jawapannya third and fourth quadrant sebab ada negatif ini. So, jawapan mesti third and fourth quadrant. So, now, sin x, okay. So, ini x sama dengan third quadrant ialah 180 tambah alpha dan fourth quadrant ialah 360 tolak alpha. So, dapat ini dengan ini dan jawapan 2 ini. So, ini untuk yang right hand side yang kurungan sini saja. Lepas tu, kalau for holding the whole answer, left and right yang ini, whole answer. So, bila cos x sama dengan kosong, dengan bila 2 sin x plus 1 equals to 0, semua jawapan ini ialah your final answer. That's why you got 4 answer. 90, 210, 270, 330. You dapat 4 jawapan. The next one. Okay, cos 2x. Okay. Ada cos square x minus sin square x. Ada 1 minus 2 sin square x. Ini formula ada bagi, tak payah hafal pun tak apa. Tapi kamu kena tahu apply. Okay, sekarang ni cos 2x ini partner dia sin saja. Jadi saya pilih yang kedua. Okay, kalau saya pilih yang kedua, saya masuk ini, pilih yang kedua. Ini masukkan yang tadi saya cakap ni, kedua ni. Kenapa saya nak masukkan yang kedua? Sebab saya nak semua dalam sin sahaja. Kalau semua dalam sin saja, saya boleh jadikan general form. Okay, dia sudah masuk. Lepas tu dia darab masukkan di dalam bracket. So, dalam masuk ni, 2 minus 4. Yang lain salin. Okay, ini number dengan number. 2 minus 10. 2 plus 10. 2 plus 10, 12. Okay, kenapa dia terbalik? Sebab ini negatif, dia sudah pergi sana. Okay, ini negatif pergi sana jadi positif.
Step ini ke step ini, okay? Step 3 number 2, step 4, okay? The basic. Tukar algebraic sahaja. Okay, ini salin. Negative 4 sin square x minus 13 sin x plus 10 plus 2 will be plus 12. Lepas tu ini dia pindah sana. Jadi dia positif. Ini pindah sana jadi positif. Ini pindah sana jadi negatif. Sekarang sudah jadi general form. Apa tu general form? Ax square plus bx plus c equals to 0. Ini panggil general form. Dan kita boleh factorize. Okay, dia macam sekarang jadi 4x square tambah 13x tolak 12 sama dengan 0. Yang ini ialah yang kamu buat lah. So, boleh calculator ABC. Boleh dapat 3 per 4 dan negatif 4. Kan? Okay, so dari sini kamu boleh terbalik. Jadikan 4x tolak 3 dan x tambah 4. Betul? Saya terbalikkan. Ini 4 naik, ini 3 pergi sana jadi negatif. Okay? Boleh kan? Jadi sekarang x ialah sin. So dia 4 sin x tolak 3. Sin x tambah 4. Ini ialah saya punya x tadi. Okay, kalau kamu confused, kamu boleh buat macam ni. Keluar dulu. Guna EQN. Then you tolak balik. Ini ialah factorize. So dia masuk sini. Ini boleh? Boleh. Very good. So sekarang ini sama dengan kosong. Or ataupun koma lah. Ini sama dengan kosong. So yang ini sin x ialah 3 per 4. Okay. Dia baliklah tadi. Kita repeat the same thing. Add sugar to coffee. Sign positive. Okay. Ini sign negative 4. Okay. Sign positive. First and the second quadrant. Okay. So, shift sign, sekarang boleh shift sign 0.75. Kamu dapat apa? Shift sign. Ini kan, 48.59 kan? Okay, so, x ialah 48.59. Okay, dengan second quadrant. So, you guna 180 tolak answer just now. So, 180 tolak yang answer ini. Dapat ini. Okay. So, sin x is positive. So, x is in the first and second quadrant. Kenapa saya ignore ini ya? Sin, shift sin 4 kamu dapat apa? Yang ini. Shift sin 4 dapat apa? Error. Error. So, that's why ignore loh. Okay, so I focus on the first one only. Focus on the first one, saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni, sin x ialah 3 per 4 ataupun sin x ialah 0.75. Dia positif. So, saya tengok first and second quadrant. So, saya punya jawapan x sama dengan first quadrant dan second quadrant. So, habis jawapan sampai sini. Sebab you need to find the value of x, so answer must be in the x. Kalau sampai sini sin x saja tak cukup lah, kena pergi x. Okay, faham?